مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi pada malam ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan dan ruang masa untuk kita bertemu di dalam masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkati, dirahmati dan juga diridai oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Pada minggu lepas kita telah membaca ayat 189 surah Al-Baqarah, juzuk yang kedua, surah yang kedua. Insya-Allah malam ni tuan-tuan kita sambung lagi, iaitu ayat yang seterusnya. Minggu lepas kita bincang tentang apa? Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya tentang kepadamu wahai Muhammad mengenai peredaran anak bulan. Malam ni insya-Allah kita tengok pula bab berkenaan dengan berjihad dengan jiwa dan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala insya-Allah, iaitu ayat dia 1 2 3 4 5 6 ayat. Panjang sikit malam ni, boleh baca ayat banyak sikit. 6 ayat. Kita tengok apa dia punya munasabah ayat ni, kaitan ayat dengan ayat sebelumnya. Ayat kita nak baca malam ni dengan ayat yang minggu lepas ni, iaitu dia kata ayat di atas memberi keizinan. Ayat yang kita nak baca lagi lah, berperang, keizinan berperang dalam bulan-bulan suci untuk bertindak balas terhadap serangan musuh. Sementara ayat sebelum ini menerangkan bahawa kedudukan bulan sebagai pedoman bagi menentukan waktu-waktu ibadah dan muamalah. Termasuklah juga ibadah haji yang disyariatkan pada bulan tertentu. Bulan-bulan berkenaan adalah waktu dilarang berperang sejak zaman jahiliah lagi. Bagaimanapun dia kata, bagaimanapun ayat di atas menerangkan bahawa tiada kesalahan untuk berperang pada bulan-bulan haram berkenaan, jika bertujuan untuk mempertahankan agama dan memberi pengajaran kepada golongan yang mengkhianat dan mencabul perjanjian, bukan semata-mata untuk melepaskan geram. Ayat yang kita nak baca sekali lagi juga, iaitu berkait dengan ayat sebelumnya yang membicarakan persoalan mengenai ibadah haji dan memasuki rumah orang lain ataupun rumah sendiri. Minggu lepas kita bincang dah, melalui pintu belakang ketika berihram. Seterusnya, selepas disarankan kepada kita agar bertakwa, ayat tersebut menyatakan pula tentang darjat takwa yang paling tinggi dan paling mencabar terhadap diri seseorang, iaitu darjat takwa yang paling tinggi, iaitulah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berjihad. Jadi mari kita tengok ayat malam ni, iaitu ayat 190. Ayat 190 sehingga 195. Ayat 100 hingga ayat 195. Tuan-tuan tengok jumpa lah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا Kalau kita sambung tu dia kena panjang lagi lah, mad jaiz munfasil. Bila kena kita berhenti dia 2 harakat saja, wala ta'tadu, dia tak boleh panjang pada tu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Kita baca maksud dia. Dan berperanglah untuk menegakkan agama Allah, yakni menentang orang-orang yang memerangi kamu, tetapi janganlah kamu melampaui batas, kerana sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Sebab turun ayat ni, dia kata menurut Al-Wahidi yang meriwayatkan bahawa Ibnu Abbas berkata bahawa ayat di atas diturunkan bersempena dengan perjanjian damai Hudaibiyah, berkenaan dengan perjanjian Hudaibiyah yang berlaku pada tahun ke-6 Hijrah. Kerana ketika itu Rasulullah SAW dan para sahabat terhalang dari memasuki kota Mekah, menyebabkan mereka terpaksa menyembelih binatang korban al-had ataupun dam di Hudaibiyah. Jadi Nabi dia memimpi, kata dia pergi Mekah tu, dia ayak sahabat dia, pendek ceritanya dia pergi tapi tak terhalang. Terhalang tu dia jadi perjanjian Hudaibiyah ni tahun ke-6 Hijrah. Para sahabat yang ikut Nabi tu lebih kurang 1,400 orang. Kemudian baginda beserta para sahabat membuat kesepakatan genjatan senjata. Ini antara isi kandungan perjanjian Hudaibiyah tu, antaranya iaitu genjatan senjata selama 10 tahun. Yang keduanya rombongan yang nak pergi buat umrah tu tak boleh buat tahun tu, dia mau kena pergi tahun depan. Ada lagi lah dia punya isi kandungan perjanjian tu, ada 5 semua. Jadi dia kata apa? Sahabat membuat baginda berserta para sahabat membuat kesepakatan genjatan senjata dengan kaum musyrikin, di mana kaum muslimin terpaksa menaguhkan ibadah umrah dan pulang semula ke Madinah pada tahun itu. Bagaimanapun mereka diberikan kebebasan pada tahun berikutnya untuk tawaf mengelilingi Kaabah dan tinggal menetap selama 3 hari di Mekah. Pada tahun berikutnya Rasulullah SAW bersama para sahabat membuat persiapan untuk melakukan umrah qadha, namun mereka merasa bimbang kemungkinan kaum Quraisy tidak menepati janji atau menghalang mereka dari pergi ke Masjidil Haram dan memerangi mereka. Lalu para sahabat pula tidak suka berperang pada bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram ni ada 4 bulan dalam bulan Islam ni. Jadi tak suka perang pada bulan haram, terutamanya di kawasan tanah suci pula. Sahabat tak suka. Sungguh itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang kita baca tak saat ni, ayat 190. Ayat 190, dan berperanglah untuk menegakkan agama Allah, menentang orang-orang yang memerangi kamu, tetapi janganlah kamu melampaui batas, kerana sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Itu sebab turun, saya baca tadi, sebab turun ayat 190. Kita tengok ayat 191 pula. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ min mati tengah-tengah tu dengung nah. Dua mithlain, وَأَخْرِجُوهُمْ 2 harakat. Kita dengung dia.
والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. Jaza'u tu mat wajib muttasil. Tadi pada hamzah ni, hamzah dia berada dalam satu perkataan atau satu kalimah, dan kalau dia berhenti dia tetap panjang. Tadi dia berhenti, dia terpisah dengan satu hamzah lagi tu. Dia terpisah dengan hamzah tu, maksud kata apa? Dia dengan hamzah tu dua kalimah. Mat tadi wala ta'tadu. Tuan-tuan baca ayat 190 tadi ni. Ini dia huruf mat, alif tu huruf mat dengan hamzah tu dalam satu kalimah, dia jadi mat wajib. Kalau nak pisah dia tak boleh sebab satu perkataan. Ini ayat 191. Kita tengok maksud dulu. Dan bunuhlah mereka, yakni musuh yang memerangi kamu di mana sahaja kamu temui mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu, yakni di Mekah lah. Dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih besar lagi dari pembunuhan. Walau fitnah itu dengan mulut, bawa mulut adu domba memfitnah orang, dia lebih besar daripada membunuh. Dan janganlah kamu memerangi mereka di sekitar Masjidil Haram sehinggalah mereka memerangi kamu di situ. Oleh itu kalau mereka memerangi kamu di situ, maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Ayat 191. Ayat 192. فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Ayat 192. Kemudian jika mereka berhenti dari memusuhi kamu, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat 192. Ayat 193. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. Ayat 193. Dan perangilah mereka sehingga tidak ada lagi fitnah, dan sehingga ketaatan beragama itu semata-mata kerana Allah. Kemudian jika mereka berhenti, maka tidaklah ada permusuhan lagi melainkan terhadap orang-orang yang zalim.
Itu ayat 193. Ayat 194, dua ayat ini. Asy-syahrul haram bisy-syahril haram wal hurumatu qisas. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. Mencabuli bulan haram itu ialah dengan sebab membalas pencabulan mereka dalam bulan yang sama. Ini bulan haram juga. Dan tiap-tiap perkara yang dihormati itu jika dicabuli ada balasannya yang seimbang. Oleh itu sesiapa yang menceroboh kamu, maka balaslah pencerobohannya itu seimbang dengan pencerobohan yang dilakukannya kepada kamu. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, serta ketahuilah sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang bertakwa. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ayat 195, ayat terakhir malam ni. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة titik tiga, ada dua titik tiga tu. Maksud kata dia boleh berhenti salah satu, sama ada kita berhenti di ila tahlukah ataupun kita berhenti di wa ahsinu, bi aidikum ila tahlukati wa ahsinu, situ pun boleh berhenti juga. Ataupun kita berhenti macam kita berhenti di saat ni ila tahlukah, tapi tak boleh berhenti dua-dua tu lah. Ila tahlukah tak kita baca wa ahsinu, berhenti pula. Wa ahsinu tu kena terus dah kita berhenti di ila tahlukah, berhenti di salah satu titik tiga tu, boleh pilih. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Selain itu, belanjakanlah apa yang ada pada kamu kerana menegakkan agama Allah, dan janganlah kamu sengaja menjerumuskan diri ke dalam kebinasaan dengan bersikap bakhil, dan berbuat baiklah kerana Allah memang menyayangi manusia yang melakukan berbuat kebaikan, yang melakukan kebaikan. Sebab turun ayat 195 ni, sebelum kita baca dia punya ulasan kita tengok sebab turun ayat 195. Firman Allah kita baca tadi, belanjakanlah apa yang ada pada kamu kerana menegakkan agama Allah. Kata Asy-Sya'bi, ayat di atas dia kata diturunkan bersempena orang-orang Ansar yang enggan mengeluarkan belanja di jalan Allah. Dan juga Imam At-Tabarani mengemukakan riwayat dengan sanad yang dinilai sahih daripada Abu Jabirah bin Ad-Dhahhak, katanya orang-orang Ansar sering bersedekah dan menghulurkan bantuan makanan, tetapi pada satu ketika musim kemarau melanda mereka. Ekoran itu mereka enggan menghulurkan bantuan makanan. Justru Allah menurunkan ayat yang kita baca saat ini. Riwayat lain daripada Imam Al-Bukhari
Daripada meriwayatkan daripada Huzaifah bahawa ayat di atas diturunkan berkenaan dengan nafkah, dia kata. Terdapat riwayat yang dimukakan oleh Abu Dawud At-Tirmidzi yang menilainya sebagai hadis sahih, Ibn Hibban dan Al-Hakim dan lain-lain lagi, daripada Abu Ayyub Al-Ansari, katanya ayat berkenaan diturunkan berkaitan dengan sikap kami, yakni dari kalangan Ansar, ketika pengaruh agama Islam semakin kuat dan penyokongnya semakin ramai. Ada sebahagian daripada kami mengatakan secara sulit, ada bisik-bisik, kita ni, dia kata, telah banyak menghabiskan harta dengan kuasa Allah. Sekarang ni agama Islam telah kukuh. Oleh itu, apalah salahnya seandainya kita berusaha menambahkan simpanan harta dan mengumpulkan kekayaan kita semula. Sembungan itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang kita baca. Jadi ada dua riwayat dah. Kebinasaan yang dimasukkan ialah menyimpan dan mengumpulkan harta di samping meninggalkan jihad. Simpan, himpun harta, cair harta, simpan, tak infak pada jalan Allah dan tak pergi perang. Duk kira duk cari harta saja. Itu maksud dia. Itu sebab turun ayat 195. Keizinan berperang dari segi syariat. Tak masuk tafsir ulasan dia lagi. Dia kata keizinan berperang dari segi syariat ni. Jadi bulan haram ni, tuan-tuan, dia ada 4 bulan dalam bulan Islam ni. Ada 4 bulan dia panggil bulan haram, iaitu disebut dalam surah At-Taubah ayat 36. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ada 4, iaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan juga ada selang di situ bulan Rajab. Jadi 4 bulan ni adalah bulan haram, di mana orang-orang Arab pada masa dulu ni dia mau kalau boleh dia tak mau perang, dia kira bulan suci, tak mau berperang dalam bulan haram ni, 4 bulan ni. Tapi ayat ni kata kalau dia mau perangi juga kamu walaupun bulan haram, perang balik. Dengan dolak, dia mau duk bunuh saja, kena lawan balik. Keizinan berperang dari segi syariat. Sebelum berlaku peristiwa hijrah, peperangan adalah dilarang. Sebelum berlaku peristiwa hijrah Nabi daripada Mekah ke Madinah tu tak boleh. Tuhan larang. Ini adalah dilihat dalam banyak ayat, antaranya ayat surah Fussilat ayat 34, idfa' billati hiya ahsan. Hindarilah kejahatan yang ditunjukkan kepadamu dengan cara yang lebih baik. Tuhan tak pergi perang lagi, membuat jahat pun tunjuk contoh yang baik. Fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin, ayat surah Al-Maidah ayat 13. Maafkanlah mereka jika mereka sedia bertaubat, dan janganlah hiraukan kerana sungguhnya Allah suka pada orang yang berbuat baik. Dalam surah An-Nahl ayat 125, wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdebatlah, yakni berhujahlah dengan mereka dengan cara yang lebih baik. Itu juga dalam surah An-Nahl juga ayat 82, fa in tawallaw fa innama 'alaikal balaghul mubin. Kemudian jika mereka masih enggan, ingkar, maka kewajipanmu wahai Muhammad hanyalah sekadar menyampaikan perintah-perintah Allah dengan cara yang lebih jelas, tak pergi perang lagi. Ayat surah Furqan ayat 63, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jika mereka berhadapan dengan kerenah-kerenah atau kata-kata kesat, orang-orang yang jahil, maka mereka menjawab dengan kata-kata yang jitu dan sejahtera. Tak boleh kata lebih kurang lemah, tak pergi perang lagi. Dalam surah Ghasyiyah ayat 22, wa ma anta alaihim bijabbar. Engkau bukanlah orang yang boleh memaksa kehendakmu terhadap mereka. Dan dalam surah Qaf ayat 45, qul lil ladzina amanu yaghfiru lil ladzina la yarjuna ayyamallah. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang yang beriman agar mereka maafkan kejahatan dan gangguan orang yang tidak menaruh ingatan kepada hari-hari pembalasan yang telah ditentukan oleh Allah. Surah Jathiyah ayat 14. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memansuhkan semua arahan wajib tersebut dengan ayat-ayat perang yang diturunkan di Madinah.
iaitu antaranya dalam surah Taubah ayat 5, faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum. Kemudian apabila habis masa bulan-bulan yang dihormati itu, maka bunuhlah orang-orang musyrik itu di mana sahaja kamu menemui mereka. Begitu juga dalam surah Taubah juga ayat 29, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman pada hari akhirat. Dia kata ayat pertama yang diturunkan untuk mengizinkan orang Islam berperang ialah sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, firman Allah Subhanahu wa taala, udina lil ladzina yuqatiluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah, yang bermaksud orang-orang Islam yang diperangi diizinkan mereka memerangi golongan penceroboh, justru mereka terinaya sungguhnya Allah amat berkuasa untuk menolong mereka mencapai kemenangan, iaitu golongan orang Islam yang diusir dari kampung halaman mereka tanpa pertimbangan yang benar. Mereka diusir semata-mata kerana pengakuan kata-kata mereka bahawa Tuhan kami adalah Allah, an yaqulu rabbuna Allah. Sebab tu mereka diperang. Ayat 39 dan 40 surah Al-Hajj. Bagaimanapun dia kata ada juga riwayat lain daripada sebahagian sahabat, Rabi' dan Anas serta yang lain mengatakan bahawa ayat yang pertama diturunkan untuk membenarkan perang ialah ayat yang kita baca tadilah, qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum, dan perangilah kerana demi menegakkan dan mempertahankan agama Allah akan orang-orang yang memerangi kamu. Pendapat inilah pendapat kebanyakan ahli tafsir. Jadi permulaan Islam, semasa tu Islam belum kuat lagi di Mekah, masa Nabi duduk berdakwah di Mekah dulu ni, sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Jadi perang ni Allah tak bagi lagi. Apabila mari ke Madinah ni, Islam dah kuat, Islam dah hebat, Islam dah ramai. Apabila orang-orang kafir ni memerangi Islam, memerangi orang Islam, Tuhan suruh lawan balik, perang balik. Jadi Islam ni dia bukan saja-saja pergi perang dengan orang tak, dia bunuh orang tak. Orang kecau dia, orang rampai hak dia, usir dia daripada kampung halaman, rampai harta benda, kita lawan balik. Tak boleh duduk tengok saja dan tak boleh lari. Tafsir dan ulasan ni baru masuk. Dia kata, wahai orang-orang yang beriman, berjihadlah di jalan Allah untuk memartabatkan agamanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kebenaran kepada kamu untuk memerangi golongan musyrikin yang mengkhianati agama kamu melalui tindakan mereka, menyerang, mengusir dan mencabul perjanjian. Berperang di jalan Allah bererti berjihad melawan golongan kafir demi untuk menegakkan kalimah Allah dan agamanya. Janganlah kamu bertindak memulakan pertempuran dan membunuh orang-orang awam. Ini Tuhan larang. Janganlah kamu bertindak memulakan pertempuran. Orang Islam Tuhan larang. Tuhan larang kita memulakan pertempuran, pergi serang negeri orang ke, tak tawan punca, tak ada apa, serang kampung orang. Ini tak boleh, tidak boleh memulakan pertempuran dan membunuh orang-orang awam. Tak boleh juga bunuh orang-orang awam. Dalam peperangan ada syarat-syarat dia, nanti kita akan bacalah di pedoman hidup dan hukum hakam lepas ni, minggu-minggu yang akan datang insya-Allah. Tak boleh bunuh orang-orang awam, seperti mana yang berlaku dalam perang-perang apabila orang kufar, orang kafir menakluki negara-negara Islam. Telah terjadi zaman berzaman sampai ke ni lah, tak kira orang awam tak orang awam, dia mau bunuh habis. Dia mau bunuh habis, tak kira orang tua, orang muda, lelaki, perempuan, kanak-kanak, dia mau bunuh. Janganlah kamu menyerang orang-orang yang tidak terlibat dalam pertempuran seperti wanita. Wanita dia tidak terlibat dalam peperangan. Kalau dia terlibat pun mungkin dia sebagai anggota misi apa dia, jururawat. Contohlah jururawat ataupun sebagai orang yang disedia makanan dan sebagainya, tak boleh bunuh orang wanita ni. Kanak-kanak begitu juga tak boleh bunuh juga. Kanak-kanak ni dia nak bunuh, dia bunuh habis satu keluarga.
Golongan yang kurang upaya, ni OKU, golongan orang upaya pun tak boleh juga bunuh dalam peperangan. Dan orang tua ni yang tidak mengangkat senjata ni, yang orang tua dah duk pun tak lawan, tak boleh pergi berdiri demo ni, tak boleh dibunuh demo. Dan tidak bertenaga, orang tak ada tenaga, tak buat apa dah pun tak boleh juga. Kamu juga tidak dibolehkan menceroboh rumah-rumah mereka atau menebang pokok-pokok. Sambil duk pergi perang tu tak boleh tebang pokok, tak tawah lah. Tak ada sebab duk tebang bakar pokok. Tak ada sebab. Kalau ada sebab tu cerita lain lah. Ataupun dia kata apa, membakar tanaman ataupun makanan. Ada padi, ada sawah padi, ada gandum, ada jagung, ada apa. Dalam peperangan ni dibakar. Dia ada satu orang yang bawa dalam peperangan, kita tengok cerita tu, dia bawa galah law ni lah. Zaman dulu mungkin dia bawa jenis lain tu kan. Mungkin dia bakar cuh tu ya. Dia ada satu apa benda yang dia bawa atas belakang dia tu, dia boleh nyalakan api, dia boleh tembak pergi sampai tiang sana kan. Dia tembak jauh. Ni tak boleh membakar tanaman ataupun makanan. Justru Allah tidak suka kepada sebarang sifat ceroboh, lebih-lebih lagi terhadap orang yang berihram di tanah suci dan dalam bulan suci, yakni bulan yang diharamkan berperang. Apabila berlaku pertempuran antara kamu dengan musuh, dia kata, maka bunuhlah mereka di mana sahaja mereka ditemui dan dalam apa jua keadaan, walaupun di tanah suci, dia kata. Usirlah mereka dari tempat tinggal kamu di Mekah. Dulu Pak tu usir orang Islam. Sungguhnya mereka telah menghalau kamu di sana. Mereka melakukan fitnah terhadap agama dengan cara merampas harta benda, menindas dan menyiksa kamu semata-mata kerana pegangan akidah kamu. Kita cerita hak para sahabat dan orang musyrikin buat dekat orang Islam. Begitu juga kalau berlaku lepas ni pun hukum perang ni lagu tu lah akan datang kan. Mana gitu esok ni Dajjal terbit ke kan, apa Imam Mahdi mari ke, Nabi Isa turun ke, nak kena pergi perang, hukum tu kita pakai hukum ni. Ni bukan kata hak zaman dulu saja, dia sepanjang zaman. Padahal menurut hemat orang mukmin yang bebas dan bermaruah, fitnah terhadap agama sebegitu adalah lebih dahsyat daripada perbuatan membunuh orang. Justru akidah adalah perkara yang paling berharga yang dimiliki oleh seorang Islam. Bahkan tiada penganiayaan yang lebih dahsyat daripada pengkhianatan yang memabitkan agama yang disebabkan dengan akidah seorang Islam. Melihat kebahagiaan dunia dan akhirat bergantung pada kesejahteraan i'tiqad, yang merupakan harta yang bernilai lagi bergantung, lagi menguntungkan. Oleh yang demikian, dia kata, mengorbankan jiwa dan benda yang berharga demi akidah menjadi mudah dan ringan. Jadi orang lagi perang, orang berjihad ni, dia telah berjual beli dengan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dia jual beli apa? Kalau dia pergi perang ni jual beli nyawa dia. Dia jual beli nyawa dia. Nyawa dia tu sebagai taruhan dia nak apa? Syurga. Nak syurga. Orang yang mati berjihad ni pula, apabila dia duduk dalam syurga, dia duduk di sana, dia rasa dia nak balik, dia minta Tuhan dia nak balik dah dunia, nak perang pula. Sebab sakit mati tu, kena peperangan tu memang sakit, tapi nikmat yang dia dapat tu lebih lagi hebat. Tapi dia tak boleh balik ya. Dan dia tidak mati. Tuhan kata, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Tak mati, mereka sebenarnya tak mati, hidup di sisi Tuhan. Tuhan bagi rezeki kat mereka. Sebab tu orang sanggup apa, dia kata apa, pengebom berani mati tu, dia sanggup sampai tahap tu. Tak ada jalan lain dah, dia kena bubuh bom di badan dia ya, baru boleh mati puan ni. Dia sanggup sebab apa? Dia jual beli, dia nampak syurga. Dunia ni fana saja, tak ada apa. Oleh demikian kata, mengorbankan jiwa dan benda yang berharga. Ada duit kupang, para sahabat yang gaya-gaya dulu ni, dia berjuang dengan harta benda dan juga jiwa raga mereka. Bagi habis.
Dan benda yang berharga demi akidah menjadi mudah dan ringan. Kerana akidah apa? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, nak mengi'la ataupun nak meninggikan kalimah Allah tu, untuk meninggikannya tidak ada jalan lain pada zaman dulu ni. Masa Islam ditindas, maka dengan jalan peperangan. Tak ada siapa takut. Sebab apa? Semuanya nak syurga. Sebab tu orang yang nampak syurga ni dia tak heran. Sebenarnya tindakan kamu memerangi musyrikin di tanah suci adalah ringan berbanding fitnah atau tindakan mereka menindas dan mendesak kamu kembali kepada kekufuran. Menurut sebagian ulama, perbuatan syirik dan kufur yang mereka lakukan adalah lebih dahsyat berbanding berperang yang menjadi punca mereka mencela kamu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan pengecualian dari keumuman ayat yang memerintahkan agar memerangi golongan musyrikin di mana saja mereka berada. Ayat wala tuqatiluhum indal masjidil haram tu. Pengecualian tersebut berupa larangan menyerang golongan musyrikin di Masjidil Haram. Lah tak ada lah dulu ni. Sesiapa yang masuk ke kawasan itu mestilah diberi perlindungan kerana ia merupakan kawasan aman. Kamu dilarang menyerang mereka sehingga mereka menyerang kamu. Janganlah sekali kamu menyerah diri kepada mereka kerana kejahatan dibalas dengan kejahatan juga. Jangan duk kata tempat ni suci, tempat ni Masjidil Haram. Lah ni jadi Masjidil Haram. Tak boleh duk perang. Bolehlah dia mau bunuh kita ataupun kita menyerah, tak boleh. Orang yang memulakan adalah orang yang paling zalim. Kalau mereka menyerang kamu, maka seranglah mereka walaupun ketika berada di Masjidil Haram. Ini memandangkan ketetapan Allah membalas kejahatan orang kafir dengan kejahatan yang setimpal. Jahat dibalas dengan jahat walaupun berada di tempat yang suci. Tak boleh duk delak puak ni. Jika mereka menghentikan keserangan, fa in intahu fa innallaha ghafurur rahim. Jika mereka menghentikan serangan atau tidak lagi bersifat kafir dan syirik, sebaliknya jika mereka menganut agama Islam, maka Allah menerima amalan mereka dan mengampunkan dosa-dosa mereka sebelum ini. Allah Maha Pengampun lagi Maha Menyayang kepada para hamba-Nya. Dia menghapuskan segala kesalahan jika mereka bertaubat dan membuat ihsan serta bertakwa kepada Allah. Dalam surah Araf ayat 56, inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Sungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang memperbaiki amalannya. Lagi dia kata terdapat dua pendapat mengenai penafsiran perkara yang dihentikan. Dia kata mengenai hal ini menurut Ibn Abbas ialah memberhentikan serangan. Al-Hasan pula berpendapat maknanya ialah menghentikan perlakuan syirik. Ini memandangkan tiada pengampunan untuk golongan musyrikin melainkan jika mereka berhenti dari melakukan kesyirikan. Firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Surah Nisa ayat 48. Sungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik, yakni mempersekutukan dia. Dosa syirik itu besar. Namun akan mengampunkan dosa lain dari itu bagi siapa yang dia mahu. Selepas memberikan keizinan berperang atau memulakannya, Allah Subhanahu wa taala menyebut pula tujuan peperangan itu dibenarkan. Apa dia? Iaitu untuk memperjuangkan prinsip kebebasan agar tidak berlaku fitnah atau pengkhianatan dalam beragama. Itu tujuan dia. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahawa tujuan utama berperang ialah untuk menghapuskan fitnah dan kekufuran. Itu tujuannya. Juga untuk membela umat Islam dari diinaya dan ditindas. Itu tujuan dia. Bukan nak tunjuk kata umat Islam ni lemah, jadi kita kena bangkit lawan. Juga untuk sikit tuan-tuan, juga untuk membela umat Islam dari diinaya dan ditindas. Artinya pihak musuh mestilah dihalang dari memiliki kekuatan dan berkuasa kerana mereka akan menyekat usaha dakwah ke jalan Allah. Jadi kalau Islam tak kuat, jadi ditindas, diherdik, dibunuh, disiksa, dihina, macam-macam. Jadi Allah Subhanahu wa taala suruh kita lawan balik. Tujuan dia untuk apa? Menghapuskan fitnah. Tujuan dia untuk menghilangkan kekufuran. Tujuan dia untuk membela umat Islam daripada ditindas. Jadi jasa orang dulu ni berjihad di jalan Allah, mati di jalan Allah. Islam sampai kat kita tuan-tuan. Islam sampai kat kita.
kita dapat Islam ni, duduk di Malaysia ni tanpa berperang. Jadi kita kena ingat, kepada jasa-jasa orang-orang para sahabat dulu, sampai Islam kat kita ni. Kita duduk jauh dah memang ribu batu, tapi kita dapat menikmati nikmat Islam dan iman. Allah Subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al illahumma fina wa la ma'ana wa la man yasba'una shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.